Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidul anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri sirri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-mu'allifu Syekh Daud Al-Fatan rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi barakati ulmihi fid darain. Amin. Dibicarakan tentang 7 kalimat yang dibicarakan oleh para anbiya, maka Allah usahakan kepada mereka 7 perkara. Yang pertama dulu Nabi Adam AS menyebutkan kalimah Alhamdulillah. Awal-awal manusia yang menyebutkan kalimah hamdalah, Alhamdulillah, itulah Nabi Adam AS. Maka Allah usahakan dengan rahmat, Allah sambutkan pujian Nabi Adam dengan balasan Yarhamu Rabbuka. Itu kalimat anbiya. Yang pertama dari Nabi Adam menyebut Alhamdulillah. Yang kedua Nabi Nuh AS menyebutkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Allah usahakan sentosa daripada gelap, ribut tafal itu gelap dunia. Dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha dipusakakan kepada Nabi Nuh selamat daripada banjir, tidak tenggelam, kemudian selamat daripada gelap waktu itu. Yang ketiga kalimat daripada Nabi Ibrahim AS. Kata Nabi Ibrahim, Hasbiyallah. Ini kalimat Nabi Ibrahim, Hasbiyallah, cukup dah, memadai dah akadaku oleh Allah. Kata Nabi Ibrahim, Hasbiyallah, maka Allah berikan, Allah usahakan kepada Nabi Ibrahim tidak hangus dibakar dalam api yang besarnya seperti gunung. Kalau api yang diliput dalam terus seperti gunung, Allah perintahkan kepada api, kulna, firman kami, ya narukuni bardan wa salaman. Itu perintah Allah kepada api. Asbab dibaca oleh Nabi Ibrahim, Hasbiyallah, selamat daripada api. Kemudian kalimat yang dibaca oleh Nabi Ismail AS, Satajiduni insya'Allah minas sabirin. Kata Nabi Ismail ketika nak disembelih oleh ayah Nabi Ibrahim, apa kalimat yang keluar dari mulut Nabi Ismail? Satajiduni insya'Allah minas sabirin. Lagi akan datang engkau dapatkan akan aku, ni kata Nabi Ismail, insya-Allah aku termasuk golongan orang yang sabar, rela dirinya dijadikan sembelihan. Maka Allah
pusakakan kepada Nabi Ismail sifat sabar. Dan sifat sabar Allah janjikan binatang kita sebagai tebusan dari firman Allah wa fadainahu bizabhin azim, dijanjikan. Kemudian Nabi Musa AS membacakan kalimah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu kalimah yang dibaca oleh Nabi Musa, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, dipusakakan kepada Nabi Musa dalam masa yang sebentar boleh menghafaz kitab Taurat. Taurat dalam Al-Quran ada taranum, dia mudah hafal. Taurat ni payah nak hafal. Maka Nabi Musa berisau, insya Allah nak balik, turun dari Bukit Sinai. Taurat turun sekaligus tertulis di atas batu. Nak bawa, nak baca, kaum Bani Israel orang keras. Buat Bani Israel terkenal dengan keras kepala. Maka Nabi Musa baca kalimah apa? La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Lalu firman Allah, fakhuzha biquwwah, dapat diambilkan peringatan yang kuat. Maka Nabi Musa sambil-sambil turun hafal dah isi kandungan kitab Taurat. Asbab kalimah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian Nabi Sulaiman, Anbiya, Nabi yang ke-6, Nabi Sulaiman AS, apa kalimah yang dibaca oleh Nabi Sulaiman AS? Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah pusakakan kepada Nabi Sulaiman satu kerajaan yang cukup hebat. Kalimah yang diberikan Nabi Sulaiman, kalimah yang dibaca Nabi Sulaiman cukup mudah. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Maka diberikan, dipusakakan kepada Nabi Sulaiman kerajaan yang paling berhebat, boleh memerintah dunia ini. Dan dunia ini hanya 4 yang boleh perintah, 2 mukmin, 2 kafir. Yang mukmin Nabi Sulaiman, Iskandar, Zulkarnain. Yang kafir yang berpindah dunia ini sirah menyebutkan Raja Namrus, Raja Bukhtanasar. Dan Nabi Sulaiman salah seorang daripada 4 orang raja, lagi pula dia seorang Nabi yang Allah izinkan, Nabi dan raja yang berpindah ke seluruh dunia. Maka diharapkan akan kebaikan dunia dan akhirat dua negeri dengan kelebihan innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Maka ulama menafsirkan bahawa pada kata bismillah itu memberi isyarat bahawa itu maknanya baqa Allah, kekal Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada bismillah isyarat kepada baqa Allah, kekalnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Manakala sin pada bismillah isyarat salamah, kesejahteraan ke atas orang yang mukmin. Manakala mim pada bismillah mengisyarat kepada mahabbah, mahabbatul arifin, mahabbah sifat kasih sayang itu tertentu kepada orang yang arif billah. Semakin dekat dengan lafaz jalalah, semakin hebat makna. Ba jauh, sin dekat sikit dengan lafaz Allah, mim sebelah lafaz Allah. Ba itu baqa Allah, kekal Allah. Sin itu salamah, kesejahteraan ke atas orang yang mukmin. Maka mim itu mahabbatul arifin, khusus untuk orang arif, orang yang ada sifat ma'rifah,
mereka mendapat habuan sifat mahabbah. Mereka kata ulama, lafaz Allah itu dikatakan lafaz lataif, lafaz jalalah ulama, lafaz lataif ulama. Kenapa dikatakan lafaz Allah itu lafaz lataif? Lafaz lataif ini tidak ada lafaz selain daripada Allah, kan setiap satu daripada huruf nama Allah itu memiliki pengertian yang berbeda. Bila dibuang setiap satu tetap ada maknanya. Itu lafaz lataif. Allah, alif, lam, lam ha, 4 hurufnya. Allah, alif, lam, lam ha, Allah. Namanya lafaz lataif. Jika dibuangkan huruf alif, tinggal lillah. Kalau ada alif, baca Allah. Bila buang huruf alif, tinggal lillah, baca dengan tarkib namanya. Kalau dalam kaedah, nama dibaca dengan tarkib. Tarkib nipis, lillah. Tak baca lillah. Actually, kalau masuk alif baca Allah, nama dibaca dengan tafkhim besar, Allah. Yang baca Allah, baca dengan tebal, kan, baca dengan besar, kan. Lain lidah tersebut tu lainlah, kan. Orang Melayu ni lidah dia lembut, kan. Apa bahasa tiru je, kan. Kelebihan orang Melayu walaupun pendek, lidah dia lembut, cakap bahasa pun, bahasa apa pun jadi. Terlebihnya orang Melayu, kan. Buang lafaz alif, tinggal lillah, baca dengan tipis, tarkib namanya, kan. Kemudian buang lam yang pertama, tinggal lam. Allah isyarat Al-Quran, lahu fis samawati wal ardi. Baginya, bagi Allah ada 7 petal langit yang ada dalam 7 petal bumi. Kembali kepada Allah. Buang lam yang kedua, tinggal hu. Buang lam yang kedua, tinggal hu. Dalam kaedah nahu saraf, untuk nama domain nasbin wal jarrin. Domain nasbin wal jarrin tak boleh disebut tunggal. Ya, domain nasbin wal jarrin tak boleh disebut tunggal. Seketul dia tak boleh. Ya, ada dalam kata bahasa Arab tak boleh disebut sendirian, tak boleh. Nak tunggal dia ubah bentuk. Jadi ubah bentuk domain nasbin wal jarrin diubah ke domain marfu' munfasil. Kalau nak tunggal seorang-seorang, dia kena ubah domain marfu' munfasil huwa. Jadi huwa. Maka kembalilah wahwal alimul azim, dan bermula dia Allah itu al-alim yang maha tinggi, lagi pula yang azim yang maha agung. Itu hebatnya lafaz lataif, setiap satu dibuang kembali sila kepada Allah. Tak ada selain kepada Allah. Nama kita buang satu huruf, bunyi lain. Nama kita buang huruf, dah baca utaramu, tak tuhan juga. Buang 3 huruf, tak tahu nak baca macam mana. Atau Allah buang semua, tetap kena beriman kepada yang allazina yu'minu bil ghaib. Kita kena beriman kepada yang fadil, dan tersebut pada khabar, dan tersebut pada hadis. Tidak daripada seorang yang mengqasadkan rumahnya, melainkan mengikut agen-agen seorang oleh syaitan. Dan apabila masuk ke rumahnya, lalu mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, berkata syaitan, tidak ada jalan untuk aku masuk dalam rumah ini. Disebutkan dalam hadis, dalam khabar al-hadis, apabila kita nak masuk rumah, kita qasad bacaan bismillahirrahmanirrahim, syaitan ikut kita dari luar, tak boleh masuk bersama-sama kita ke dalam rumah. Bila kita tidak baca ucapan bismillahirrahmanirrahim, syaitan ikut semua.
Maka bertemulah dua syaitan, satu syaitan gemuk, seekor syaitan yang kurus. Okay. Kata syaitan kurus, aku tengok kau gemuk, sihat. Okay. Tuan kau buat apa? Kata syaitan gemuk, tuan aku masuk rumah tak baca bismillah, dapat masuk sama-sama. Tuan aku nak makan tak baca bismillah, kenyang aku sedap, hari makan sedap. Tuan aku nak tidur tak baca bismillah, lemu tidur kat tilam, pasang ekor kaki. Setan gemuk tanya berkurus, kau kenapa jadi kurus? Kata syaitan kurus, tuan aku nak masuk rumah, bismillah, nak minum, bismillah, apapun kurus, nak tidur, bismillah, duduk kat panas. Ya, itulah dikatakan kelebihan yang ada pada ucapan bismillah. Bila dibaca, dikosakan, syaitan tidak ada kekuatan untuk ikut bersama-sama kita masuk dalam rumah. Ya. Bagaimana caranya? Diajarkan kepada kita, apabila sampai di rumah, muncul selipar, dihadapkan ke arah luar rumah. Sebelum masuk rumah, baca bismillahirrahmanirrahim. Muncul selipar, ni kita pakai selipar ini, contoh ni kaki selipar, ni depan rumah, itu rumah, muncul pusing, terbuka pusing, muncul hadap luar. Okay. Muncul hadap luar supaya yang kita baca bismillah sebagai pagar tak ada rumah. Ramai orang boleh buat pagar di rumah, tapi tak ramai orang boleh mempertahankan pagar. Tabur dah dalam 10 kilo, 20 kilo tabur hitam, masuk juga itu ni. Pasal nak jaga pagar tu yang payah. Buat pagar tak payah, nak jaga pagar tu yang payah. Macam mana salah satu cara nak jaga pagar? Kita ikut salah satu sunnah Rasulullah SAW. Muncul selipar, bila nak parking selipar, muncul jangan hadap ke pintu rumah. Dia mesti bertentangan. Kena ucapkan ucapan khosan, bismillahirrahmanirrahim. Okay. Tapi syaitan pandai. Syaitan ni walaupun dia lemah, baca qul a'udzu binnas lagi dia. Kita nak sembahyangkan baca qul a'udzu binnas malikil lagi. Azan yang awal lagi kecil-kecil. Dalam hadis sebut terkincit. Kan? Punya takut dia. Kan? Tapi otak ni cerdik. Digunakan tentang yang bernama jin. Jin bagi bismillah belum tentu lagi ada. Jin kita baca qul a'udzu binnas belum tentu lagi. Di sini muka sebelah, itu belum tentu. Itu syaitan pasti akan lari, jin belum tentu. Atau jin ada kaedah lain lah. Itu kaedah semula. Tapi kerana elakkan daripada syaitan, itulah kalimah yang dikosatkan baca Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang amat pemurah lagi amat ke-11. Dihikayatkan bahawa adalah bagi Abi Muslim Al-Khawlani, seorang syekh namanya Abi Muslim Al-Khawlani. Dia ada seorang jariah ni hamba perempuan, dan seorang syekh namanya Abi Muslim Al-Khawlani. Itulah syekh ni. Syekh ni ada seorang jariah daripada orang perempuan. Jariah perempuan ni diberi minumkan tuan dia, jariah hamba perempuan, dibagi minum kat Syekh Muslim Al-Khawlani, bagi minuman racun. Bertahun-tahun bagi minum racun, tapi tak mati-mati. Dia nak merdeka, perempuan ni hamba nak merdeka, tuan ni tak mati-mati. Hari ni bagi racun, dicampurlah. Dia buat air, dia letak racun, minum, tak mati. Bertahun-tahun dah dibuat begitu, tak mati-mati. Sangat-sangat ajib. Sudah bertahun-tahun lamanya
perbuatan yang letak racun sedikit pun tidak memberi bekas. Lalu berkatalah, kenapa engkau berikan racun akan daku? Syekh akhirnya dapat tahu, pasal dah bertahun dia letak perasan Syekh. Maka Syekh Abi Musa Al-Khawlani tanya Jariah, kenapa kau letakkan racun dalam minuman? Kata Jariah, aku harapkan kau mati cepat. Aku mengharapkan kau mati cepat supaya aku jadi orang yang merdeka, orang yang bebas. Tapi tak mati-mati. Jangan tanya Tuan, apa amalan kau? Apa yang kau amalkan? Bertahun-tahun aku tak bisa racun tapi tak mati-mati. Kata Abi Muslim Al-Khawlani, seorang syekh yang sudah tua, yang tak mati-mati. Kata dia, setiap kali aku nak makan, nak minum, aku baca ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Boleh menawarkan isi racun. Jumpa rambut, syarat mesti betul. Kita makan-makan, kita minum, kita jumpa rambut dalam makanan minuman, syarat mesti betul. Rambut kita betul, putuskan. Ikutlah nak guna gunting ke, nak guna jari ke, nak potong berpisau ke, dia akan pecahkan isi racun. Lagi yang terbaik, kita makan-makan jumpa rambut, paling terbaik tak payah makan, mobil lain. Kalau rasa duit tak cukup, potong rambut. Kita di kedai, kita order makan, tengah-tengah makan, jumpa rambut, kita tepuk perut. Kalau poket penuh, boleh. Kalau poket kosong, potong rambut tu sama makan. Itu tertua itu. Tapi jangan lupa di awal baca Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah ajarkan boleh memutuskan isi racun. Jangan dengan rambut kau tak tahu je. Pagar betul lah. Baca-baca kan tak ada pagar tu betul ni. Baca Bismillah, terjaga pantang darah. Jaga pagar itu kan. Itulah kata Syekh Ali Muslim Al-Khawlani, kan? Selamanya aku amalkan Bismillahirrahmanirrahim, sikit pun tidak memberi bekas. Racun sikit pun tidak memberi bekas, kan? Dan kata Kim qala ba'dul ulama, berkata sebahagian alim ulama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memuliakan dengan tasmiyah ini daripada awal hingga akhirnya tasmiyah hanya 3 orang saja. 3 Nabi saja yang Allah muliakan dalam 124,000 Nabi. 3 Nabi Allah muliakan. Kalau kita mengaji tauhid, dia dengan Anbiya khilaf 3 kaum. Kalau kita himpunkan hadis, kita tauhid kecil sama sebesar-besar. Kita tauhid bila Nabi khilaf 3 riwayat. Riwayat yang pertama bila Nabi yang masyhur 124,000. Riwayat yang kedua 224,000. Riwayat yang ketiga 1 juta. 3 riwayat. Dalam seramai-ramai bilangan Anbiya Mursalin ini, hanya 3 Nabi saja Allah muliakan dengan bahawasanya Allah berikan kalimah yang paling hebat. Dalam banyak-banyak kalimah inilah yang paling hebat. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam banyak-banyak kalimah yang Nabi Adam sebut Alhamdulillah, Nabi Ibrahim sebut Hasbiyallah, Nabi Musa sebut La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim, Nabi Ismail sebut Satajudni insya'Allah minas sabirin. Dalam banyak-banyak kalimah yang disebutkan para Anbiya, inilah kalimah yang paling hebat. Nabi Muhammad SAW sebut Bismillahirrahmanirrahim. 3 saja. Yang pertama itulah Nabi Adam alaihissalam.
diturunkan akan Nabi Adam AS ke muka bumi, sedangkan pada ketika itu bumi sekaliannya racun isi. Nabi Adam turun ke muka bumi, ketika itu tanah bumi ini semuanya berisi beracun. Siapa yang duduk sebelum manusia? Satu bangsa golongan namanya Jan. Wa khalaqtul jan min naris samum. Allah jadikan bangsa Jan ini dia berlidah api yang berwarna biru. Bangsa Jin satu bangsa Jannah, Jinnah, Junnah, lain mana. Kalau kita mengaji Arab, kan? Jannah kebun ataupun syurga, Junnah perisai, Jinnah adalah hantu Jinnah. Jinnah banyak pengertian. Antara pengertian Jinnah terselindung, maksud terselindung, mata tak apa nak nampak. Kerana CCTV nampak, kerana CCTV sama nampak, mata kasar tak nampak. Bila orang tengok nampak, itu Jinnah, maksud terselindung. Jinnah juga ditertikan dengan orang ganas. Bangsa dia passion fitrah dia begitu. Sikit tak wati nak gaduh, atau passion bangsa dia. Sikit tak wati nak orang nak gaduh. Dia passion menumpahkan darah. Dia beza dengan ins. Ins tu artinya, ialah kita terjemah ins tu manusia. Setengah dia berkaitan ins, orang panggil sifat, ada sifat peri kemanusiaan, berlemah lembut, lawan dengan jin yang kasar. Passion jin tu begitu, fitrah yang Allah jadikan begitu. Bila bangsa jin duduk di muka bumi, duk tumpahkan darah, duk perang, duk gaduh, tanah bumi ketika itu semuanya berisi beracun. Jadi kecil turun 5 golongan yang Allah turunkan dari langit turun ke muka bumi. Yang pertama Nabi Adam, kemudian Allah turunkan Hawa, kemudian Allah turunkan Bara, kemudian Allah turunkan ular, kemudian Allah turunkan Iblis al-La'natullah. Asal semua ahli syurga, dan pada asal semua ahli syurga ketika mereka khianat, Allah hantarkan ke muka bumi. Nabi Adam turun waktu malam, hampir subuh. Kata seorang ulama, turun di Pulau Serindi, India. Hawa turun di Mekah, Jeddah. Kan airport Jeddah. Jeddah itu mana nenek? Jeddah masa Arab, mana nenek? Masa apa namanya nenek? Hawa turun situ. Nabi Adam, Pulau Serindi, India. Ketika Nabi Adam turun gelap, satu perkara yang sangat-sangat menakutkan, bumi gelap. Pasal syurga tak pernah gelap. Syurga sentiasa terang, cerah. Tiba-tiba datang turun ke muka bumi gelap, rasa takut Nabi Adam. Ketika fajar sorik naik, kelihatan cahaya 3 langit, syukur Nabi Adam. Maka Nabi Adam sembahyang 2 rakaat. Itulah awal-awal Nabi yang sembahyang pada waktu subuh, namanya Nabi Adam AS. Apa pengertian subuh? Bertahun-tahun dah sembahyang, umur 60-70 tahun. Kenapa 2 rakaat namanya subuh? Subuh itu artinya awal hari. Kenapa? Bila budak tanya sembahyang apa ni? Sembahyang subuh. Subuh tu awal hari. Subuh tu artinya awal hari. Awal hari sembahyang 2 rakaat, maka dinamakan sembahyang 2 rakaat itu sembahyang subuh. Syukur Nabi Adam. Awal Nabi yang sembahyang subuh itu Nabi Adam AS. Allah berikan Nabi Adam tongkat, dan tongkat dia berlangit. Sebab ketika itu Iblis dah sebarkan fitnah kepada binatang buas yang ada pada muka bumi.
Bila Adam turun kata Iblis, manusia akan makan binatang. Iblis sebarkan fitnah. Nanti dibunuh engkau, dipanggang, dimakan. Ketika Adam turun, binatang berhimpun datang. Buka kisah surah Anbiya, diceritakan kisah Nabi Adam, binatang berhimpun. Ketika Adam turun ke bumi, binatang nak terkam, binatang nak cakap, binatang nak gigit. Maka Allah berikan tongkat Nabi Adam sebagai sejahtera keselamatan. Nabi Adam ketuk, mula-mula ketuk Iblis, maka berubahlah menjadi seekor anjing. Anjing satu binatang yang passionnya cukup taat dengan tuannya. Kalau kita dah beri anjing makan, tak apa tak. Tak ada makan aku tak lagi nak. Passion anjing disetir dengan tuannya. Passion dia itu. Dan ketuk berubah sedih. Dia dua halau binatang lain. Dia dihasut. Dia dua halau binatang lain. Okay. Terus kan. Ketika Nabi Adam ketukkan tongkat berubah menjadi Iblis, menjadi anjing, dua halau tadi. Maka Nabi Adam, tanah yang ada pada itu berisi beracun. Apa yang dibaca Nabi Adam? Bismillahirrahmanirrahim. Tanah daripada bisa tukar jadi tawar. Akhirnya tanah kita boleh buatkan tayamum. Suci lah. Asal bisa racun, sekarang dah suci lah. Boleh semayang kat mana-mana muka bumi, asal tak ada najis. Boleh ambilkan tayamum, debu yang suci buat tayamum. Itu kehebatan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Wafat Nabi Adam, Allah tak pusakakan kalimah Bismillahirrahmanirrahim kepada anak Nabi Adam, Nabi Sis, tak pusakakan. Turun Nabi Idris, tak pusakakan. Turun Nabi Nuh, tak diberikan kalimah Bismillah. Nabi Nuh apa ucapannya? Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Tak dapat. Nabi yang kedua mendapat ucapan Bismillah, itulah Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketika Allah makbulkan doa Nabi Sulaiman, tidak ada lagi kemudian daripada dia orang yang menjadi Nabi, lagi pula jadi raja dunia. Tak ada orang lepas Nabi Sulaiman. Sebab itu dalam surah, ketika surah tangkap setan, kata Rasulullah, kalaulah saudara aku dan Sulaiman tak doa, akan memberikan jin setan kat tiang masjid ni bagi budak-budak ni. Ini hebat ni Muhammad, aku nak ikat jin setan bagi budak-budak main. Sekarang budak-budak main, sekarang tengok jin. Rasulullah ni hebat, aku nak ikat jin bagi budak-budak main. Oleh kerana saudara aku dan Sulaiman dah berdoa, aku hormatkan doa. Rasulullah hormatkan doa saudara Nabi Sulaiman. Doa Nabi Sulaiman, tak ada lagi orang yang boleh jadi Nabi lagi rajin beribu dulu. Ketika Allah makbulkan doa Nabi Sulaiman, masuklah jin dalam syurga. Dalam syurga itu ada satu tempat namanya khazanah, perbendaharaan. Orang panggil khazanah tempat perbendaharaan, simpan harta yang bernilai. Menurut khazanah. Kalau kita simpan emas kat bank, khazanah apa panggil? Simpan belian kat bank, simpan belian kat bank, menurut khazanah. Jibril masuk, Jibril ambilkan cincin Nabi Sulaiman, namanya Khatamul Khilafah. Khatamul Khilafah, khatam itu cincin, khilafah itu pemerintah, cincin pemerintah. Cincin Nabi Sulaiman itu diperbuat daripada emas, tapi emas warna merah. Bukan cincin emas warna kuning itu kan. Cincin Nabi Sulaiman emas warna merah, bertakhtakan dengan permata warna merah. Bermakna syariat Bani Israel Allah tidak boleh pakai emas.
syariat Bani Israel, orang laki-laki boleh pakai emas. Nabi Sulaiman boleh pakai cincin emas. Korun, Fir'aun suruh pakai emas bawa. Boleh banyaknya emas, tak tahu tiangnya emas, tingkapnya emas, kaya sangat. Pasal pandai bawa emas. Korun kan pandai bawa emas. Fir'aun kan kaya dengan emas banyak. Banyak sangat emas, tak tahu nak buat apa, letak kat telinga atau tinggal panjang, atau bawa Tok Cha letak sini. Tapi Tok Cha kan emas lah, dan kaitkan Fir'aun tu pakai emas. Punya kali Fir'aun mata dan pun yang tu tak emas. Itu dari Musa serentak tu orang nangis Fir'aun pasal emas. Banyak sangat emas itu. Itulah orang panggil ketika Jibril buat turun daripada syurga turun ke muka bumi, setiap makhluk yang dilalui oleh Jibril semua bertanya, "Hei Jibril, apa yang kau bawa? Baunya harum lebih wangi daripada kasturi. Cahaya semacam matahari terang sangat." Kata Jibril, "Inilah namanya Khatamul Khilafah." Bukan dalam afdali, itu namanya Khatamul Khilafah, cincin Nabi Sulaiman. Ketika turun, pesan Jibril pakai tangan kanan. Pesan Jibril bila pakai sentiasa dalam keadaan bersuci, sentiasa bersuci, tak boleh berhadas. Ketika Nabi Sulaiman pakai cincin Khatamul Khilafah, Bani Israel tak boleh pandang wajah Nabi Sulaiman sebab aura cahaya sangat-sangat terang. Kata Nabi Sulaiman, "Kul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah." Katakanlah boleh hei puak-puak kaumku ni, ucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa yang ada bercincin, bukan cincin tu hebat. Ada 3 kalimah yang ada pada cincin Nabi Sulaiman. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua la ilaha illallah. Yang ketiga Muhammadur Rasulullah. 3 kalimah itulah membuatkan Nabi Sulaiman boleh kuasai dunia. Seluruh makhluk duduk dalam tangan kerajaan Nabi Sulaiman AS. Cara cincin tak sama dengan cara baca kitab. Cara baca kitab atas ke bawah, rumi kiri ke kanan, jari Arab kanan ke kiri, semua atas ke bawah. Cara tulis cincin, cara baca cincin terbalik, bawah ke atas. Bismillah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tengok cincin Muhammad, Allah Rasul Muhammad. Kalau kita baca di atas Allah Rasul Muhammad, Muhammad Rasulullah ke Allah Rasul Muhammad. Cara baca cincin, kita mengaji kita satu kitab yang bicara tentang bab cincin ni. Kalau nak mengaji cincin, kalau minat mengaji cincin, kita mengaji kitab tu. Satu kitab bicara tentang cincin, cara tulis cincin dibaca bawah ke atas. Kalau kita tengok kat museum, contoh cincin Muhammad, kalau perasan dia tulis Allah Rasul Muhammad. Jangan kita bawah, balik ni Allah Rasul Muhammad, baca di bawah Muhammad Rasulullah. Betul. Muhammad utusan Allah. Yang hebat pada Sulaiman bukan pada cincin, tapi amalan 3 kalimah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 3 lah sebesar-besar jin duduk di bawah kerajaan Nabi Sulaiman. Sekarang sebuah buah binatang semua duduk. Punya takut jin Nabi Sulaiman ni, Ifrit, bukan jin cahaya tu, jin Ifrit. Sepatah cakap tak berani, berebut jin. Kata Nabi Sulaiman, aku senang melawan, kau tengok siapa yang ada. Ifrit turun. Sekarang boleh buat Salim Balkis, kata Ifrit, boleh. Semua tak ada. Pasal apa? 3 kalimah yang cukup hebat.
Ketika Musliman duduk di atas tahta kerajaan, tiba-tiba dah lama wafat, runtuh, tumbang Nabi Sulaiman. Asbab tongkat duduk di bawah tongkat jadi makan anak-anak. Dan tu kata dia, dah lama mati dah. Duk sibuk buat kerja, pasal takut dengan Nabi Sulaiman. Kalau aku tahu mati tak buat kerja dah. Boleh takut dengan Nabi Sulaiman. Pun hebat dia iman. Maka jin pun tanya anak. Terima kasihlah kata jin beranak. Kalau kau tak makan tongkat Nabi Sulaiman, kami tak tahu Sulaiman dah mati. Sebab tongkat tak nak makan, reput jantung Nabi Sulaiman. Jin pun diambil kayu panjang sama dengan tongkat Nabi Sulaiman, dia pun suruh anak makan. Dia tengok, kalau panjangnya anak makan, namun setahun. Bermakna Nabi Sulaiman dah wafat setahun. Dah setahun wafat. Kata jin, ya Allah, benar aku buat kerja setahun dah mati. Dan maka jin berterima kasih kepada anak-anak. Kata jin, aku berjanji akan aku berikan kau air sebagai minuman. Sebab tu di mana anak-anak ada, itu tempat basah. Kita perasan kayu pun anak makan mesti lembab. Anak-anak duduk belakang bagi mesti lembab pun. Di mana tempat ada anak-anak, situ mesti ada air lembab. Pasal jin berjanji. Buka dalam tafsir hasil jamak, ceritakan tentang kisah Sulaiman dengan anak. Jin berjanji akan kuberikan kau minuman. Sebab jin berkata, boleh takut dengan Sulaiman. Terima kasih sampai bila-bila kata jin. Di mana kau ada ayat free. Kata bangsa jin. Wafat Nabi Sulaiman, Allah ambilkan balik khatamul khilafah. Tidak diwariskan kepada Bani Israel kalimah Bismillah. Nabi yang ketiga dapat ucapan Bismillah, itulah Nabi Muhammad SAW. Tempoh selama 10 tahun. Sebab Al-Quran turun sedikit demi sedikit. Tak yang Taurat Injil turun sekaligus. Al-Quran diturun sedikit demi sedikit. Nak sempurna kalau Bismillah, tahun 10 kenabian. Permulaan dari baca Allahumma Bismika Allahumma, turun wahyu. Itulah bacaan Nabi Allahumma ni Allah. Kalau kita ingin tahu, Allahumma ni dibuang huruf iya depan. Ya Allah, Allahumma ni asal-asal ya Allah. Jadi dibuang huruf iya diganti belakang dengan Allahumma. Jadi kalau nak lagi tahu, Allahumma maksudnya ya Allah. Nabi dapat apa pun Allahumma. Nak minum Allahumma. Turun wahyu kemudian Allah Allahur Rahman, Allah. Dan kan sifat yang pertama lepas nama Allah Ar-Rahman. Maka dari baca Bismillahirrahmanirrahim, permulaan. Yang kedua nama apa? Bismillahirrahmanirrahim. Turun dalam surah An-Naml tahun yang ke-10. Allah hikayat perkataan Nabi Sulaiman, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu bacaan kalimah Nabi Sulaiman dicampur yang inti itu, yang arti inti diberikan khusus kepada Muhammad, bismillahirrahmanirrahim. Itu Rasulullah SAW baca. Seluruh isi kandungan kitab yang Allah turunkan langit terkandung dalam Al-Quran. Seluruh isi Al-Quran ada dalam Al-Fatihah. Seluruh isi Al-Fatihah ada dalam Bismillah. Hebat Bismillah. Seluruh isi Bismillah ada pada huruf Ba. Seluruh isi huruf Ba ada pada titik yang pertama, bukan titik bawah. Zaman dulu Al-Quran tak ada titik, tak ada baris. Maksud titik pertama, kita pegang pen nak tulis huruf Ba yang pertama atau titik yang pertama. Itu maksudnya. Kalau kita lagi tauhid, bikana makana wa biyakunu ma
yakun. Itulah hakikat tauhid itu. Itulah istimewanya kita umat Nabi Muhammad SAW. Rasulullah wafat, Allah ambil kembali, Allah wariskan kepada kita umat Nabi Muhammad SAW boleh amalkan kalimah Bismillah. Kita buka ilmu tasawuf, kita gabung ilmu falak. Tiap satu huruf hijaiyah ada bilangan dia. Ba ada bilangan, sin ada bilangan, mim ada bilangan. Campur jumlahnya 786. Itu kita mamak maju. Tuan-tuan perasan, sekarang mamak sekarang tak ada lah. Kalau mamak dulu itu di Bismillah 786. Kalau kita mamak dulu perasan lah. Kalau rajin minum pada mamak lah. Bulan bintang siapa? Bulan bintang. Kalau rajin dipak pada mamak lah. Mamak sekarang tak pernah ada lah. Mamak sekarang dia bukan ngaji ni pun. Itu di Bismillah. Itu dia cara, salah satu cara amalan. Kita ambil huruf dia, kita campur dapat. Itulah bilangan khosiyat kita baca 786. 4 kalimah 19 huruf, bilangan 700. Sekurang-kurang kita harus 14 kali sehari semalam. Kalau nak amalkan banyak-banyak 786 pada sekaligus. Boleh baca sekali, jangan baca 100 pagi, 100 tengah hari, 100 petang hari. Tak dapat khasiat. Nak ambilkan khasiat 786 baca serentak sekaligus. Itu khasiat cara amalan 786. Boleh menawarkan bisa yang paling beracun. Panglima perang yang paling terkenal Khalid Al-Walid ketika perang tawar orang kafir tak masuk Islam. Apa bukti Islam hebat kata orang kafir pada Khalid Al-Walid? Kalau orang itu menolak pun menunjukkan dia bukan Nabi, nak jual mukjizat. Dia teringat Nabi ajarkan kelebihan pada Bismillahirrahmanirrahim. Kau bawakan aku satu minuman yang paling berbisa beracun tertentu. Maka dia bawa Khalid Al-Walid pun baca Bismillahirrahmanirrahim. Dia pun minum, tak mati. Akhirnya orang tengok hebat Islam. Akhirnya masuk Islam. Kita macam juru, tak yakin dia macam juru. Ini orang yang sampai makam dia juru. Tak sampai makam, sediakan kapal. Kelebihan yang ada pada ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Ini hebat kalimah Bismillah. 3 Nabi saya dapat, Nabi Adam, Nabi Sulaiman, kemudian Nabi Muhammad SAW. Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh satu ini. Nabi saya kata binatang yang akan itu pada surga. Ini naga sama binatang ni mitos ke ataupun apa asal-usul? Binatang itu syurga ketika Nabi Adam turun diikuti dengan Haud, dan diikuti dengan Merak, diikuti ular, diikuti Iblis. Iblis turun ke Asfahan. Iblis turun ke Asfahan sebelah Iran. Ular itu dalam kisah Anbiya menyebutkan asal dia ada kaki. Asal ada kaki. Allah hinakan dihilangkan kaki, sekarang jalan ke badan, menyusup ke badan. Kerana Iblis dulu ketika nak masuk dalam syurga, Iblis tak ada kunci. 3 perkara yang menyebabkan Iblis sedih yang teramat sangat. 3 perkara. Yang pertama, ketika Allah laknatkan, berubah Azazil menjadi Iblis. Yang kedua, ketiga, Allah halaukan turun ke muka bumi. Ketika Allah laknatkan, dia tak masuk syurga. Iblis simpan dendam. Macam mana aku nak hasut Nabi Adam untuk aku masuk dalam syurga? Iblis jumpa burung merak. Iblis burung merak, kata merak, aku tak ada kunci syurga.
Cukup tanya ular. Iblis ular disebabkan pertolongan marah Allah usirkan dari syurga turun ke bumi. Kata marah, aku kata ular, aku berada di syurga. Iblis mencegah, kau buka mulut kau, aku masuk dalam mulut kau, kau jemuk di kepala syurga, cukuplah, aku di syurga. Ular pun setuju. Dia buka mulut, dia masuk, dia jemuk di kepala syurga. Iblis masuk syurga, berubah menjadi seorang syekh orang tua sedang menangis. Adam terkejut. Syurga nikmat, tak pernah dengar, tak pernah dengar orang menangis. Adam datang bertanya, kenapa nyambut? Kata Iblis, Allah larang kau makan ini hazihi syajarah wala taqraba hazihi syajarah. Taqraba ini tasniah. Hei Adam dan Hawa, jangan kau hampir. Yang menamakan buat khuli itu dalam Iblis yang namanya. Kata Iblis, pohon ini khuli kekal. Kalau kau makan, kau kekal. Teringin nak kekal dalam syurga dimakan. Sebab itulah orang ini, saya betul-betul mati saya banyak. Sebab itu dihalau oleh ular turun ke bumi. Atau orang asal-asal itu, asalnya ada kaki, dihilangkan, mengisut tak ada kaki, dihilangkan ular itu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wila. ومفتح بحكمتك فتوح العارفين وانشرنا برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.